Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izinnya, pada hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesihatan dan banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua sehingga pada hari ini. Dengan keizinannya juga, pada hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama dalam satu program, iaitu program Kem Bestari Solat. Untuk Kem Bestari Solat pada kali ini, murid-murid akan mempelajari tajuk Perlakuan dan bacaan dalam solat. Perlakuan dan bacaan dalam solat merupakan satu perkara yang sangat penting yang murid-murid perlu berikan perhatian. Mengapa kita perlu berikan perhatian kepada perlakuan dan bacaan dalam solat ni? Kerana untuk memastikan solat yang kita laksanakan itu adalah solat yang betul-betul sempurna, solat yang betul-betul berkualiti dan akhirnya sekali diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak perlakuan dan bacaan-bacaan dalam solat yang perlu murid pelajari dalam tajuk kali ini. Yang pertama sekali ialah berdiri tegak. Semasa berdiri tegak, murid-murid perlu berdiri menghadap kiblat. Yang kedua, semasa berdiri tegak juga, murid-murid perlu mata memandang tempat sujud. Jadi semasa solat, semasa kita dalam keadaan berdiri, mata kita tertumpu kepada tempat sujud. Yang ketiga, semasa dalam keadaan berdiri tegak, kita juga akan melafazkan niat solat. Bergantung kepada solat yang kita laksanakan. Kalau kita solat subuh, maka kita akan lafazkan niat solat subuh di dalam hati. Dan semasa berdiri tegak, kedudukan kaki bagi orang lelaki ialah antara tapak kaki kanan dan tapak kaki kiri sekurang-kurangnya satu telapak tangan ukuran dia, jaraknya. Dan bagi orang perempuan, kedudukan kakinya adalah rapat. Perkara yang kedua selepas berdiri tegak iaitu takbiratul ihram. Apa yang perlu kita laksanakan semasa takbiratul ihram ni? Kita perlu mengucapkan kalimah Allahu Akbar. Semasa kita melafazkan kalimah Allahu Akbar ini, kita dalam kedudukan keadaan berdiri tegak, dan menghadap kiblat. Pada masa yang sama, kita membaca niat di dalam hati. Contoh, Allahu Akbar. Pada masa yang sama, dalam hati kita melafazkan niat solat subuh misalnya. Usolli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Kita lafazkan niat itu di dalam hati. Pada masa yang sama, kita melafazkan Allahu Akbar. Dan perkara yang perlu diberikan perhatian oleh murid-murid ialah kedudukan tangan. Bagi orang lelaki, ibu jari mencecah ke arah bawah telinga seperti ini. Dan siku dan tangan diregangkan, maksudnya agak kembang tangan tu. Dan bagi orang perempuan, tangan diangkat setentang dengan bahu. Tangan setentang dengan bahu maksudnya separas dengan bahu. Siku dan tangan dirapatkan ke badan. Siku dan tangan kamu perlu dirapatkan ke badan. Itu bagi murid-murid perempuan. Perkara yang ketiga yang perlu murid-murid kuasai ialah bacaan niat solat. Kerana niat solat berbeza bagi setiap solat 5 waktu yang kita laksanakan. Solat yang pertama iaitu solat subuh. Usolli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, niat solat zuhur. Mari sama-sama kita baca. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Seterusnya solat asar.
Mari sama-sama kita membaca niat solat asar. Usalli fardal asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Selepas itu solat maghrib. Mari sama-sama kita membaca lafaz niat solat maghrib. Usalli fardal maghribi thalatha raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Dan yang terakhir sekali lafaz niat solat isyak, iaitu usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu isyak 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Jadi itulah lafaz-lafaz niat solat subuh, solat zuhur, asar, maghrib dan isyak. Jika murid perasan, lafaz niat solat ini berbeza dari segi bilangan rakaat. Okey, jadi sebab itu murid-murid perlu ingat dan lafazkan niat solat ini. Jadi selepas itu perkara yang keempat ialah kedudukan tangan. Okey, selepas kita takbiratul ihram, setelah itu membaca niat, yang keempat ialah kedudukan tangan. Selepas kita keadaan takbiratul ihram, Allahu akbar. Okey, bagaimana kita nak letak tangan kita tu? Okey, cuba perhatikan selepas mengangkat takbir, tangan diletakkan di atas perut. Okey, ketika ini disunatkan membaca doa iftitah. Apa dia doa iftitah? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sehingga habis. Jadi pada masa ini tangan kanan kita memegang pergelangan tangan kiri dalam kedudukan tangan kanan berada di atas tangan kiri. Seperti ini. Okey, dan kita letakkan sekitar kawasan atas perut kita. Okey, jadi murid-murid, perkara yang kelima, semasa dalam kedudukan tangan sebelah kanan diletakkan di atas tangan kiri, kita disunatkan semasa itu membaca doa iftitah. Jadi sekarang Ustaz nak ajak bersama-sama dengan kamu membaca doa iftitah. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okay, jadi murid-murid, ini adalah doa iftitah semasa kita meletakkan kedudukan tangan kanan kita di atas tangan kiri. Pada masa itu kita disunatkan untuk membaca doa iftitah. Okey, seterusnya yang keenam, selepas membaca doa iftitah, murid-murid perlu menguasai bacaan Al-Fatihah. Bacaan Al-Fatihah merupakan perkara yang wajib, iaitu rukun di dalam solat. Sekiranya kita tertinggal, maka solat kita tidak sah. Okey, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, jadi ini adalah bacaan surah Al-Fatihah. Tambahan, untuk bacaan surah Al-Fatihah ini murid-murid perlu baca mengikut tajwid yang betul.
Okey, untuk melihara kualiti bacaan surah Al-Fatihah kita. Sekiranya kita tidak mahir, maka kita perlu banyakkan latihan supaya bacaan surah Al-Fatihah kita ni dalam keadaan bacaan yang baik dan mengikut tajwid yang betul. Okey, selepas kita membaca doa iftitah, selepas membaca surah Al-Fatihah, pelakuan dan bacaan yang seterusnya ialah murid-murid akan melakukan rukuk. Okey, semasa dalam keadaan rukuk ini, murid perlu laksanakan secara tomak-ninah. Okey, apakah yang dimasukkan dengan tomak-ninah? Iaitu murid-murid melaksanakan rukuk itu dalam keadaan tetap ataupun tenang. Jadi tidak terburu-buru semasa kita melaksanakan pelakuan rukuk. Okey, jadi macam mana untuk kita pastikan keadaan rukuk kita itu sempurna? Ialah kedudukan badan kita itu seperti huruf L. Jadi itulah kedudukan rukuk. Okey, rukuk dilakukan dengan membengkokkan badan. Jadi badan kamu akan bengkok hingga membentuk sudut 90. Sudut 90 ni umpamanya, contohnya ialah seperti huruf L. Itulah perumpamaan yang mudah. Okey, dan apakah bacaan ketika rukuk? Okey, bacaan ketika rukuk ialah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okey, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sekali lagi, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Okey, murid-murid perlu baca sebanyak 3 kali. Okey, setelah itu, semasa keadaan rukuk, murid-murid juga perlu pastikan kedudukan tangan. Okey, kedudukan tangan tu perlu lurus. Okey, kedudukan tangan itu perlu lurus. Dan memegang kepala lutut. Itu kedudukan yang sempurna semasa kita melaksanakan pelakuan rukuk. Jadi, selepas kita melaksanakan pelakuan rukuk dan 3 bacaan rukuk itu, perkara yang ke-8, murid-murid perlu lakukan pelakuan iktidal. Yang mana pelakuan iktidal ini juga perlu dilaksanakan dan dilakukan dengan tomak-ninah, iaitu tetap dan tenang. Okey, bagaimana murid-murid nak laksanakan iktidal? Iktidal dilakukan dengan berdiri tegak sempurna sambil mengangkat kedua tangan. Okey. Kedudukan tangan bagi orang lelaki ataupun murid lelaki adalah separas dengan telinga. Sama macam kedudukan tangan ketika takbiratul ihram. Ini bagi murid lelaki. Dan bagi murid perempuan, kedudukan tangannya adalah sejajar dengan dada. Okey, siku dan tangan itu dirapatkan ke badan. Ini bagi murid perempuan. Okey, bacaannya ialah ketika kita rukuk, semasa kita bangkit iaitu iktidal, semasa kita mengangkat tangan itu, bacaan ialah Sami Allahu liman hamidah. Dan ketika tangan diturunkan, kita membaca Rabbana walakal hamdu. Itu adalah bacaan ketika kita melakukan pelakuan iktidal. Jadi murid-murid, selepas pelakuan iktidal, perkara yang ke-9, pelakuan dan bacaan yang perlu murid lakukan ialah sujud dan tomak-ninah. Okey, jadi semasa kita melaksanakan sujud perlu disertai dengan tomak-ninah, tidak terburu-buru, iaitu tetap dan tenang. Okey, semasa sujud, murid perlu tunduk hingga ke paras lantai. Okey, bagaimana untuk kita pastikan yang kita ni betul-betul dalam keadaan sujud, iaitu dengan meletakkan 7 anggota. Apakah dia 7 anggota itu? Sujud ke lantai, iaitu dahi, okey, dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut kita dan 2 hujung jari kaki itu. Kita perlu pastikan 7 anggota itu berada di atas lantai. Okey, dan bacaan ketika sujud ialah Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Okey, bacaan ketika sujud juga perlu dibaca seperti bacaan ketika kita rukuk, iaitu sebanyak 3 kali. Okey, ini kita tengok kedudukan 7 anggota semasa dalam keadaan sujud. Okey, jari tangan dirapatkan, siku diangkat. Ini bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan, jari tangan dirapatkan dan siku dirapatkan ke badan. Okey, beza bagi orang lelaki iaitu sikunya diangkat. Beza bagi orang perempuan, siku dirapatkan ke badan. Itu antara perbezaan kedudukan siku
antara orang lelaki dan orang perempuan semasa kedudukan sujud. Selepas kita melakukan pelakuan sujud, perkara yang ke-10 iaitu duduk antara dua sujud. Okey. Semasa duduk antara dua sujud ini dilakukan dengan duduk secara iftirashi. Okey. Apakah maksud iftirashi ni? Duduk secara iftirashi ni ialah kita pastikan punggung berada di atas tapak kaki kiri, seolah-olah kaki kiri dijadikan pelapik. Okey. Sementara kaki kanan ditegakkan di atas lantai. Kita duduk secara iftirashi ini, punggung ini kita pastikan kita duduk atas tapak kaki kiri. Boleh tengok macam mana duduk atas tapak kaki kiri. Okey, kita tengok pada kedudukan murid perempuan dan murid lelaki ni, kita tengok. Inilah kedudukan apabila kita meletakkan punggung di atas kaki kiri. Dan kaki kanan kita ditegakkan di atas lantai. Kaki kanan kita tegak sebelah ni, tegak atas lantai. Okay, jadi apakah bacaan ketika duduk antara dua sujud? Mari sama-sama kita baca. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Okey, ini ialah bacaan ketika duduk antara dua sujud. Dan bacaan duduk antara dua sujud ini kita tak perlu baca 3 kali, baca sekali sudah memadai. Okey. Seterusnya perkara yang ke-11 ialah pelakuan duduk tahiyat awal. Okey, bilakah kita lakukan duduk tahiyat awal? Apabila kita melaksanakan solat yang memiliki 4 rakaat, iaitu solat Zuhur, solat Asar dan solat Isyak. Ketiga-tiga solat ini memiliki duduk tahiyat awal. Okey, caranya sama juga seperti kita duduk antara dua sujud, iaitu kita duduk secara iftirashi. Punggung kita duduk di atas tapak kaki kiri dan kaki kanan kita ditegakkan. Bila mana jari tangan kanan digenggam dan jari telunjuk diluruskan. Okey, bila kita nak luruskan semasa kita mengucapkan kalimah syahadah nanti. Okey, itu yang perlu kita lakukan, iaitu jari tangan kanan digenggam dan jari telunjuk diluruskan seperti ini. Okey. Jadi murid-murid, semasa kita duduk tahiyat awal tu, jadi bacaannya ialah, mari sama kita baca bacaan tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, jadi ini ialah bacaan ketika kita duduk tahiyat awal, ataupun dikenali sebagai bacaan tahiyat awal. Jadi bila kita nak luruskan tangan tu, Ustaz, okey, bila kita nak luruskan jari telunjuk tu semasa kita mengucapkan kalimah syahadah ini, asyhadu an la ilaha illallah, pada masa itu kamu mula mengeluarkan jari telunjuk kamu dan jari yang lain kamu genggam. Okey, dan bacalah sehingga Allahumma salli ala Muhammad. Okey, selepas perkara yang 11 iaitu perkara yang ke-12, pelakuan yang perlu murid berikan perhatian, iaitu duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir berbeza caranya dengan duduk tahiyat awal. Kalau duduk tahiyat awal kita duduk secara iftirashi, iaitu punggung diletakkan di atas kaki kiri. Tapi bila duduk tahiyat akhir dilakukan dengan duduk secara tawarruk. Tawarruk, macam mana duduk secara tawarruk ni? Ialah kita pastikan punggung diletakkan ke lantai. Terus kita letakkan punggung kita diletakkan ke lantai dan kaki kanan ditegakkan. Okey, kaki kiri kita kat mana? Kaki kiri kita berada di bawah kaki kanan. Boleh rujuk gambar ni. Ni kedudukan bagi murid lelaki, bagi murid perempuan, ataupun orang lelaki ataupun orang perempuan. Macam ni kedudukan dia semasa kita duduk tahiyat akhir secara tawarruk. Okey. Okey, dalam keadaan duduk tahiyat akhir, kedua tapak tangan diletakkan di atas lutut, jari dirapatkan. Okey. Kedua tapak tangan kita diletakkan di atas lutut,
jari dirapatkan. Jari jangan renggang. Jari ialah rapatkan semasa kita duduk tahiyat akhir. Okey, jari tangan kanan digenggam, jari telunjuk diluruskan. Kerana kita nak baca kalimah syahadah nanti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sebab dia kenapa kita perlu jari tangan kanan kita digenggam dan jari telunjuk diluruskan. Kedudukannya sama sahaja bagi orang lelaki dan orang perempuan. Jadi murid-murid, bacaan semasa kita duduk tahiyat akhir ialah ataupun dikenali sebagai bacaan tahiyat akhir. Mari sama-sama kita baca. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, ini adalah bacaan tahiyat akhir. Seterusnya perkara yang ke-13 iaitu memberi salam. Okey, memberi salam caranya ialah memalingkan muka ke arah kanan sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Selepas kita palingkan muka ke sebelah kanan dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kita beralih kepada sebelah kiri pula. Kita palingkan muka ke arah sebelah kiri dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Begitulah pelakuan dan bacaan ketika memberi salam. Jadi perkara yang ke-14 iaitu doa kunut. Bilakah kita perlu membaca doa kunut? Ketika kita menunaikan solat fardu subuh pada rakaat yang kedua selepas kita melaksanakan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Dan perlu kita baca doa kunut selepas itu. Kita tadah tangan dan kita akan bacakan doa kunut. Apakah bacaan doa kunut? Mari sama-sama kita baca. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Okey, jadi inilah bacaan ketika kita menunaikan solat fardu subuh iaitu bacaan doa kunut. Okey, bilakah bacaan doa kunut? Doa kunut dibaca dalam solat subuh selepas i'tidal rakaat kedua. Kerana ia merupakan sunat ab'ad. Jadi bila perkara sunat ni bila kita buat dapat pahala. Okey, bagi yang mengerjakannya. Dan bagi yang terlupa disunatkan untuk menggantikannya dengan sujud sahwi. Okey, jadi murid-murid, setakat itu saja pembelajaran tentang pelakuan dan bacaan-bacaan dalam solat. Jadi sebelum Ustaz mengakhiri pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita melihat dan merenungi kata-kata hikmah berikut. Jangan pernah merasakan solat itu beban. Okey, murid-murid, jangan sesekali merasakan solat itu merupakan satu perkara yang sangat susah kita nak buat. Okey, kerana mengapa? Hakikatnya solat itulah meringankan beban. Okey, kerana solat itulah kalau kita laksanakan sebesar mana masalah kita yang kita hadapi pada masa itu dengan solat, maka masalah yang kita rasai dapat kita atasi dengan mudah dan hati kita juga tenang. Okey. Jadi Ustaz harap
semua murid dapat mempraktikkan pelakuan dan membaca bacaan-bacaan dalam solat selepas ini dengan betul dan lancar. Jadi Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.